Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kita kali ini, cikgu akan buat quick revision tentang apa yang telah kita belajar di sekolah berkaitan subtopik SET. SET adalah subtopik yang kedua dalam bab 4. Mula-mula kita belajar tentang indeks. Okey, itu revision je sebenarnya sebab awak dah belajar dah indeks tu dalam form 3. And then masuklah tajuk SET. Dan selepas ini kita akan pergi ke tajuk logaritma. Okey, SET ni sebenarnya sangat-sangat mudah, seronok bermain dengan SET ni. Walaupun SET ini adalah suatu subtopik yang baru sahaja diperkenalkan dalam KSSM. Geng-geng KPSM tak belajar ya, termasuklah cikgu. Cikgu baru belajar. Itu pun sebab cikgu mengajar KSSM. Kan? Okey, so apa yang kita belajar dalam topik SET? Okey, yang pertama sekali, kita kena kenal apa itu SET. Nak kenal SET ni senang sangat. Cari simbol ini. Simbol apa tu? Nampak macam pernah jumpa, betul tak? Nampak macam punca kuasa 2, tapi bukan dia. Macam mana dengar kan? Okey, ianya bukan punca kuasa 2 ya. Kerana jika ianya adalah SET, awak tak boleh selesaikan sama macam punca kuasa 2. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contoh. Awak ada SET 2 dan SET 4. Okey, SET 2 dan SET 4. Mana satu SET, mana satu punca kuasa 2? Kita nak kena pasti ni. Jadi, kita cuba tekan kalkulator. Kita tekan SET 4 dulu. Dapat jawapannya 2. Oh, nombor bulat. Nice. Okey, macam mana pula dengan SET 2? Kita cuba tekan SET 2. Dia dapat balik SET 2. Kita cuba tukar. Oh, dia boleh jadi perpuluhan tapi panjang berderet. Boleh tak dia jadi pecahan? Oh, tak boleh. Nampak tak? Dan instead of, bila berlaku perkara macam ni, instead of kita menulis 1.414213502 atau mungkin in 4 significant figures, 4 angka berarti, kita tulis 1.414. Instead of that, okay, lebih mudah untuk kita tulis dia sebagai SET 2. Dan kerana ini jugalah kita panggil dia sebagai SET, sebab kita tak boleh tukar dia kepada pecahan. Okey, kita tak boleh tukarkan dia kepada pecahan. Istilah ini dikenali sebagai nombor tak nisbah. Okey, nombor tak nisbah. Apa itu nombor nisbah? Nombor nisbah contohnya 0.25. Kita boleh tukar kepada 1/4. Kita boleh tukar 0.25 ini ke dalam bentuk nisbah. Itu maksudnya nombor nisbah. Jadi, kalau SET 2 ni tadi kita dapat 1.4142 dan macam mana cara pun kita cuba tukarkan dia kepada bentuk pecahan, kita tak dapat jawapan. So, ianya adalah nombor tak nisbah. So, mana satu adalah SET? SET 2 atau SET 4? SET 2 ini yang kita namakan dia sebagai SET. Kita bagi love sikit. SET 4 ni bukanlah SET. Sebaliknya, ianya adalah punca kuasa 2 dan boleh diselesaikan. Itu yang pertama sekali kita belajar tentang apa itu SET. Yang seterusnya kita belajar pula tentang nombor nisbah perpuluhan berulang. Apa yang dimaksudkan sebagai nombor nisbah perpuluhan berulang? Okey, contohnya awak ada nombor 0.3333333333333 dan awak nak tukarkan dia menjadi nombor nisbah iaitu 1/3. So, macam mana kaedahnya? Dia ada teknik. Okey, teknik dia yang pertama, okey, kita salin semula nombor ni 0.3333 dan kita numberkan dia sebagai dot sambungan lagi. Okey, kita katakan dia adalah sebagai R. Okey, sebagai R, sebagai N, sebagai P. Suka hatilah nak buat sebagai apa? Boleh, tak ada masalah. Okey, kemudian kita jadikan nombor ini. Okey, kita tengok dia berulang dekat mana? Dia berulang kat nombor 3 saja kan? Okey, kat bahagian 3 ni yang berulang. 3. Kalau dia adalah nombor 0.3131313131, maksudnya yang berulangnya adalah 31. Okey, yang berulang ni adalah nombor besar.
satu digit. Nombor satu digit. Bila satu digit, maksudnya awak perlu darabkan semua ni dengan 10. Okey, awak kena darabkan semua ni dengan 10. Kalau ianya adalah nombor 2 digit, contoh 0.3131313131 tu tadi. Okey, nombor yang berulangnya 2 digit, 31. Jadi awak kena darabkan dengan 100. Kenapa kena buat macam tu? Itu teknik dia. Okey, so bila awak darabkan dengan 10, sekarang 0.33 ni darab 10, maksudnya awak gerakkan satu titik perpuluhan. Betul? Okey, so dia akan jadi 3.333 dot sebab nombornya berulang. Okey, nombornya berulang, tak habis. Dan R ni pula dia akan jadi 10 R. Okey, seterusnya awak cuma perlu numberkan sahaja sebagai ini persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Okey, next step. Persamaan yang kedua, awak perlu tolakkan dengan persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua adalah 3.333 dot sama dengan 10 R. Okey, tolak 0.333 dot R. So apa yang berlaku? Okey, 3.333 tolak 0.333. Okey, 3.3333333 suka hati awak lah. Tolak 0.3333333. So awak akan dapat jawapan dia 3. Okey, awak akan dapat jawapan dia 3. Sebab dia umpama 3 tolak 0 je. Ni mati dah kan? Okey, so dapat jawapan dia 3. Okey, so sama dengan, okey, manakala yang belah sini pula 10 R tolak R, awak akan dapat 9 R. Okey, so dapatkan R sahaja. 9 bawa pergi ke sebelah, dia akan jadi 3/9. Mudahkan, awak akan dapat 1/3. So nampak tak? Dapat tak balik tadi? Ni sebahnya. Jadi sekarang oleh sebab kita kata tadi 0.33333 adalah sama dengan R, dan R kita dah dapat nilai, jadi kita boleh buat kesimpulan. Okay, apa kesimpulannya? Jangan lupa titik bertindih 3. Kesimpulannya, okey, 0.333 dot sama dengan 1/3. Mesti buat kesimpulan baru dapat jawapan. So kalau tak ada kesimpulan, tak ada jawapan ke? Bukan. Bila awak tak buat kesimpulan, awak menyukarkan pemeriksa. Itu sahaja. Okey, boleh je sebenarnya, tapi kita jagalah hati orang yang nak bagi kita markah. Apa salahnya, betul tak? Okey, next awak belajar tentang hukum set. Hukum set ni sangat-sangat mudah, tak sesusah indeks. Okey, bila cikgu kata mudah tu bukan sebab cikgu ni cikgu jadi cikgu kata mudah, tapi memang mudah. Okey, hukum set cuma ada 2 saja. Kalau awak perhatikan hukum indeks tu melambat-lambat. Hukum log sendiri pun rasa cikgu ada dalam 6 ke 7 hukum log. Okey, tetapi hukum set cuma ada 2. Iaitu hukum dia yang pertama, apabila awak ada set A yang didarabkan dengan set B, maksudnya awak ada set yang berbeza lah. Apa hasilnya? Dia akan dapat hasil AB. Set AB. Okey, maksudnya contoh, okay, cikgu bagi contoh. Okey, awak ada set 2 darab set 3. So, berapa jawapan dia? Awak jangan tulis set 23. Sebab awak tengok dekat rumus set AB. Janganlah kreatif, no. Set AB ni maksudnya A darab B. Okey, so ni salah. Jawapan dia yang sebenar adalah set 2 darab 3 dapat 6. Ini jawapan yang betul. Okey, jangan mengagut. Okey. Hukum yang kedua, hukum set yang kedua. Okey, awak ada set A per set B. So, apa jawapan yang awak akan dapat? Awak akan dapat jawapan dia set A per B. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contohnya, okey, awak ada set 2 per set 3. So, awak boleh tulis jawapan tu sebagai set 2 per 3. Hui, senangnya. Tapi macam mana kalau soalan dia set 3 per set 9? Macam mana nak selesaikan? Bolehkah awak terus tulis set 3 per 9? Boleh, tapi belum selesai.
Okey, sebab set 9 ini boleh diselesaikan. Ianya adalah square root 9. Okey, ianya adalah square root 9. Okey, yang bermaksud awak boleh dapatkan jawapan dia set 3 tak boleh solve, perkan dengan 3. Okey, square root 9 dapat jawapan dia 3. Dan cikgu selalu ingatkan kepada anak-anak murid cikgu di sekolah bahawa dalam hukum set ini, okey, yang diberi dalam buku teks, ianya hanya melibatkan set yang berbeza. Okey, macam mana kalau set tu sama? Contohnya, okey, awak ada set 2 darab set 2. Apakah jawapannya? Easy peasy. Jawapan dia 2. Macam mana cikgu boleh dapat jawapan dia 2? Okey, ini berbalik semula kepada hukum indeks. Okey, berbalik semula kepada hukum indeks. Okey, yang mana dalam hukum indeks, set 2 boleh ditulis sebagai, okey, 2, ni revision, revise. Okey, set 1, set pula, indeks kuasa 2 kuasa, astaghfirullahalazim, 2 kuasa 1/2, darab 2 kuasa 1/2. Asas sama apa berlaku pada indeks, awak perlu tambahkan. So, 2, 1/2 tambah 1/2, awak akan dapat 1. Which is, jawapannya adalah 2. Sebab 2 kuasa 1 adalah 2. Itu maksud cikgu. Okey, apabila awak ada set, okey, yang sama didarabkan, ambil sahaja asas dia tu sebagai jawapan. Tak perlu nak kalut-kalut, nak rumit-rumit. Ada orang dia suka buat macam ni. Ada orang dia suka buat macam ni. Daripada set 2 darab set, dia jadi set 4. Sebab dia guna konsep hukum set. A darab B. So, dapat 4. Set 4 perlu dipermudahkan. Benda yang sama. Okey, benda yang sama. Benda yang sama. So, just remember, apabila sama didarab, just ambil dia punya short and simple. Okey, satu lagi. Sekiranya awak ada set yang di kuasa 2 kan, apa yang berlaku? Okey, set kuasa 2, benda yang sama dengan set 2 darab set. Okey, set yang sama didarabkan semula. Itu yang dimaksudkan dengan set kuasa. Contoh dekat sini. Okey, contohnya, cikgu ada set 2 kuasa 2. Set 2 kuasa 2. Okey, cikgu boleh terus kata matikan set itu menjadi 2 saja jawapan dia. Okey, ataupun boleh je awak buat set 2 kuasa 2, maksudnya set 2 darab set 2. Jadilah set 4. Okey, set 4 boleh dipermudahkan menjadi set menjadi 2. Menjadi 2. Kan lagi senang kalau kita cuba matikan set itu dan kita tuliskan saja asasnya. Short and simple. Okey, so apabila awak ada set A yang dikuasa 2 kan, jawapannya adalah A. 3 dan 4 tak diberi dalam buku teks. Okey, dan yang terakhir yang kita belajar dalam tajuk set adalah set conjugate. Set conjugate ni kita hanya apply apabila set itu menjadi penyebut dalam satu pecahan. Okey, dia berada di kawasan penyebut. Contohnya, okey, 1 per set 3. Kita boleh mudahkan 1 per set 3 ini supaya penyebut ini tidak lagi dalam bentuk set. Okey, itulah fungsinya set conjugate. Dan set conjugate ni dia ada 3 kriteria penyebut dia untuk diberikan conjugate-nya. Okey, contoh kita ada, okey, cikgu tulis sini penyebut. Okey, dan sini dia punya conjugate. Okey, contohnya cikgu ada penyebut dia set M. Conjugate dia juga adalah set M. Okey, cikgu bagi contoh. Okey, contoh soalan dia 1 per set 3. Jadi macam mana cikgu nak mudahkan 1 per set 3 ini? Cikgu cuma perlu darabkan dengan set, dengan penyebut set itu sendiri, iaitu set 3 set 3. Jadi cikgu akan dapat jawapan dia 1 darab set 3, set 3 per, ingat sini, set 3 darab set 3, set yang sama darab, jadi terus ambil nombor asas dia. Okey, terus ambil asas dia. So jawapan dia adalah set 3 per 3. Jangan mudahkan. Cikgu tak nak jumpa siapa-siapa yang duk matikan jadi set 1 per 1.
terus jadi jawapan last set 1. Biasa siapa yang buat tu. Tak boleh. Jangan suka-suka hati buat macam tu. Okey, nombor bulat boleh. Set tak boleh. Set tak boleh dimudahkan dengan cara yang macam tu. Set nak mudahkan kena berbalik semula pada hukum set. Okey, itu yang pertama untuk set conjugate. Okey, macam mana kesnya kalau penyebut dia adalah A set M tambah B set N. So, apa conjugate dia? Conjugate dia adalah A set M tolak B set N. Nampak macam tak faham kan? So, cikgu akan terangkan dengan menggunakan contoh. Okey, dia kena bagi contoh. Tak ada contoh, tak faham. Bila dah dapat contoh, kena bagi latihan. Tak ada latihan, lagi tak ingat. Dia bukan tak faham, dia faham tapi dia tak ingat. Okey, cikgu bagi contoh. 2 per... Okey, A ni lain kan? Okey, so 2 set 3 tambah 3 set 5. Okey, so macam mana kita nak mudahkan pecahan ini? Kita tahu conjugate ni fungsinya, ianya akan memansuhkan, bukan memansuhkan lah, dia akan menghilangkan set dekat bahagian penyebut. So, kita akan darabkan, tengok sini. Penyebut kita ada tambah dekat tengah. So, conjugate dia tolak dekat tengah. Salin semula, tukarkan tambah ni dengan tolak. Okey, 2 set 3. Tengok, cikgu salin balik. 3 set 5. Okey, per apa yang kod darab, pengangka kena ikut. 2 set 3 tolak 3 set 5. Okey, and then kita darabkan. Okey, kita selesaikan pengangka. 2 darab 2 set 3. Kita akan dapat 4 set. Okey, nombor bulat darab nombor bulat, set darab set. Dalam kes ni 2 sahaja, tak ada set. So, nombor bulat darab nombor bulat sajalah. So, 4 set 3. Okey, 2 darab negatif 3. Dapat negatif 6. Salin semula set. Dia tak ada geng. Okey, per... Okey, untuk yang belah bawah. Untuk yang belah bawah, cikgu tahu ada kalangan kamu yang akan buat ini darab ni. Ni darab ni. Ni darab ni. Ni darab ni. Teknik pengembangan. Boleh. Tapi cikgu lagi prefer short and simple. Nah, trademark video kita hari ni kan. Buat yang mudah. Cara dia senang. 2 step aja. Awak tengok yang sama. 2 set 3. Awak darabkan. Okey. So, 2 set 3 darab 2 set 3. Nombor bulat darab nombor bulat. 2 darab 2 dapat 4. Set 3 darab set 3. Dapat berapa? Nampak ni, asas dia sama. So, dia hanya akan didarabkan dengan asasnya saja. Set hilang. Okey, yang ini positif 3 set 5 dengan negatif 3 set 5. Sama kan? 3 set 5. Okey, jap cikgu bulat. Cikgu bulat. Okey, so ni dengan yang ni. Kita darabkan sebab sama. Okey, lepas tu 3 darab negatif 3, kita dapat negatif 9. Set 5, set 5. Sekali lagi, set yang sama asas dia. So, kita cuma perlu tulis, darabkan dengan dia punya asas sahaja. Dan, bolehlah kita selesaikan. Okey. Yang bahagian atas ni dah tak boleh kecilkan dah. Set 3, set 5, 4 dengan 6. So, dah tak boleh nak buat apa-apa. So, dia akan jadi 4 set 3 tolak 6 set 5. Perkan dengan... Okey, yang ni kita boleh selesaikan. Just tekan kalkulator. 4 dalam kurungan 3 tolak 9 dalam kurungan 5. Awak dapat jawapan negatif 33. And then check semula. Adakah nombor bulat ini 4, 6 dan 33 berkongsi sifar yang sama? Okey, kalau tak, ini adalah jawapan dia yang terakhir. Okey, itu saja sebenarnya. Tak ada apa. And then sebenarnya lagi satu, sebelum awak belajar set conjugate ni, awak belajar tentang operasi tambah dan tolak. Okey. Tambah. Okey, dan juga tolak set. Yang ni cikgu tak berapa nak tekankan sebab benda yang sama. Okey, sama macam awak buat tambah tolak untuk X dan Y. Okey, pemulih ubah X dan Y. Contoh, bila awak ada 2 set 3 tambah 5 set 3. Untuk selesaikan operasi tambah dan tolak, awak kena make sure setnya sama. Set sama baru boleh solve. Set berbeza, leave it. Tak boleh buat apa-apa. Okey, jalan mati. Bila set sama, jadi yang awak perlu tambahkan adalah nombor bulat di hadapan dia sahaja. So, 2 tambah 5, awak dapat 7. So, jawapan dia 7 set 3. Simple.
Sangat simple. Sebab tu sampai cikgu terlupa nak sebut dalam video ni. Okey, kalau tolak pun sama. Okey, kita bagi satu contoh tolak. Okey, contohnya awak ada 5 set 2. Tolak 3 set 2. Tengok, setnya sama. Jadi kita bertolakkan 5 dengan 3. Kita dapat jawapan 2 set 2. Macam tu. Senang kan? Okey, tapi yang tak boleh nak guna operasi tambah tolak set ini. Okey, yang tak boleh solve. Okey, bila mana soalan dia macam ni. Okey, 2 set 3 tambah 5 set 2. Tak boleh solve. Sebab set tak sama. Tak boleh selesai. Leave it. Nak mudahkan, check. Tak boleh mudahkan. So, leave it. Inilah jawapan last dia. Tak boleh buat apa-apa dah. Okey? So, itu sahaja sebenarnya yang awak dah belajar tajuk set. Nampak tak? Benda yang awak belajar dekat kelas seminggu, now awak dah revise dalam masa 20 minit. So, awak dah belajar tentang apa itu set. Macam mana kita nak ubah nombor nisbah perpuluhan berulang. Okey. And then, apa itu hukum set? Ada 2 saja hukum set. Cikgu tambah lagi 2 untuk set yang sama. Kemudian kita bertemu dengan set conjugate. Cara untuk mengubah penyebut yang ada set kepada nombor bulat. Dan sedikit berkenaan tambah dan tolak set. Okey, so cikgu harap awak faham dengan penerangan cikgu tadi. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video cikgu ni. Okey? Okey, itu sahaja. Terima kasih.